Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi pembelajaran kita. Masih lagi dalam tajuk yang ketiga, akidah pembangkit hidup. Di bawah unit 1, dosa besar dan dosa kecil. Baik, info ilmu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang mukmin berbuat satu dosa, maka diberikan satu titik hitam dalam hatinya. Jika dia bertaubat dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hatinya kembali cerah. Jadi ingat ya, bila kita buat dosa, maka Allah hitamkan hati kita dengan satu titik hitam. Baik. Tapi bila kita memohon keampunan daripada Allah, maka Allah cerahkan balik, suci balik hati kita. Baik, pembahagian contoh-contoh dosa kecil dan dosa besar. Contoh dosa kecil: buang masa melihat aurat orang lain, hiburan yang berlebihan, bermain-main ketika solat, masam muka dengan rakan, melakukan hal yang tidak berfaedah, membiarkan ataupun tidak mencegah perbuatan mengumpat yang berlaku di hadapan kita. Itu antara sekian banyaklah dosa kecil. Ya. Baik, kita tengok dosa besar pula. Contohnya apa? Meninggalkan solat fardu, masya-Allah. Ya. Derhaka pada kedua ibu bapa, minum arak dan menagih dadah, menyekutukan Allah ataupun syirik, zina ataupun liwat, ataupun homoseksual, ataupun musahakah lesbian. Baik, info ilmu. Dosa kecil boleh menjadi besar sekiranya, boleh menjadi dosa besar sekiranya kita bangga melakukan dosa kecil, dan berterusan melakukan dosa kecil, menganggap bahawa dosa kecil itu kecil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita anggap tak ada apalah, biasa je, tak apa, dosa kecil je, kan? Melakukan perbuatan dosa itu, menceritakan perlakuan dosa itu kepada orang lain. Kita boleh cerita kat orang pula. Tu tanda bangga lah tu. Ya. Melakukan dosa kecil dan perlakuan itu diikuti oleh orang lain. Kita buat dosa, kemudian orang lain ikut perbuatan kita. Ni bahaya media sosial ni. Kan, kita buat TikTok, orang ikut kat TikTok kita. Jaga-jaga. Ya, dan selainnya. Baik, cara-cara menghindarkan diri daripada dosa. Yang pertama, jaga solat 5 waktu sehari semalam. Memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya, dan sebagainya. Yang ketiga, berdoa sungguh-sungguh, ya Allah, hindarkanlah kami daripada dosa, ya Allah. Jadikanlah hati kami cenderung untuk membuat baik, tidak cenderung untuk buat dosa, ya Allah. Ya, contohlah tu. Mendekatkan diri dengan Al-Quran, rajin baca Quran, belajar Quran, amal Quran, faham Quran dan sebagainya. Mendampingi sahabat yang baik, sahabat yang soleh, cari kawan-kawan yang baik, tidak berputus asa dengan rahmat Allah, dan mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Ya. Jadi cari kerja yang berfaedah lah. Jangan buat kerja yang tak berfaedah pula. Baik, apakah faktor dan kesan kita melakukan dosa? Faktor kita buat dosa dan kesan kita buat dosa. Baik, yang faktor melakukan dosa apa dia? Jahil soal agama, tak tahu hukum hakam dan sebagainya. Yang kedua, memandang ringan terhadap azab Allah. Tak apa, bakar api neraka je kan. Je kan. Sekejap je masuk neraka, nanti masuk syurga balik. Inginkan kebebasan hidup tanpa batasan agama. Kita tak nak dikongkong, dikawal oleh agama. Bersikap angkuh dan sombong dengan harta dan pangkat. Kita rasa dah dapat pangkat, dah ada harta banyak, kita rasa megah. Terpengaruh dengan tingkah laku buruk rakan-rakan kita. Sebab tu cari kawan yang baik. Baik, apa kesan kita melakukan dosa? Susah menerima teguran dan nasihat. Orang tegur kita, orang nasihat kita, kita tak mau dengar. Tak mau dengar. Kita rasa kita je betul. Baik, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang pertama ni. Bila kita buat dosa, mesti Allah murka. Jiwa tak tenang. Sebab tu kita rasa macam duit ada,
Macam-macam ada, tapi kita rasa jiwa tak tenang. Dibenci oleh masyarakat dan potensi diri tidak berkembang. Sepatutnya kita ada bakat, kita ada kebolehan, tapi disebabkan kita berterusan melakukan dosa, kita tak nak cuba untuk buat baik. Jadi kita macam tu lah, kan? Menjadi orang yang jahat, jadi orang yang tak baik, jadi orang yang bermasalah.